Channel Nur Hazirah BBM Zira menyediakan video-video pendidikan subjek dunia. Semoga bermanfaat bagiku, bagimu mujahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Pernahkah anak-anak menerima hadiah atau anugerah dan diraikan di dalam majlis yang gilang gemilang? Alhamdulillah, tahniah bagi yang telah menerima hadiah atau anugerah dan diraikan di dalam majlis. Tahukah adab-adab ketika berada di dalam majlis? Hari ini kita akan belajar pelajaran akhlak dengan tajuk adab-adab di dalam majlis. Semoga di akhir pembelajaran nanti anak-anak akan dapat yang pertama menyebut pengertian majlis. Yang kedua, menyenaraikan adab-adab di dalam majlis. Yang ketiga, membaca dalil beradab di dalam majlis. Yang keempat, menyenaraikan hikmah beradab di dalam majlis. Yang kelima, menyenaraikan perkara-perkara yang dilarang ketika berada di dalam majlis. Dan yang terakhir, menyenaraikan akibat tidak beradab ketika berada di dalam majlis. Jom kita teruskan lagi dengan mempelajari pengertian majlis. Apakah dia majlis? Majlis ialah perhimpunan yang dihadiri oleh beberapa individu atau pelbagai lapisan masyarakat dengan tujuan tertentu. Jom kita teruskan lagi dengan menyebut adab-adab di dalam majlis. Adab di dalam majlis yang pertama, hendaklah memberi salam dan berjabat tangan. Ya anak-anak, tak kala kita berada di dalam majlis dan bertemu dengan orang lain yang beragama Islam, hendaklah kita memberi salam, ataupun apabila orang memberi salam, hendaklah kita menjawab salamnya. Dan disarankan juga agar kita berjabat tangan. Tetapi dalam situasi yang tertentu seperti ketika jangkitan COVID-19 sedang berleluasa, kita tidak dibenarkan bersentuhan antara satu sama lain. Apatah lagi berada di dalam satu majlis yang dihadiri oleh orang ramai. Adab di dalam majlis yang kedua, hendaklah memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Ya anak-anak, pastikan memakai pakaian yang sopan supaya tidak mengundang perasaan orang lain yang tidak senang dengan pemakaian kita pada ketika itu. Dan pastikan juga pakaian kita hendaklah pakaian yang menutup aurat. Yang ketiga, hendaklah memenuhkan tempat duduk di barisan hadapan terlebih dahulu. Ya anak-anak, hendaklah kita memenuhkan barisan di bahagian hadapan dulu supaya apabila ada tetamu lain yang datang lewat daripada kita, lebih mudah mereka untuk duduk di barisan yang belakang dari kita. Yang keempat, berkenalan di antara satu sama lain. Ya anak-anak, apabila kita duduk bersama-sama dengan orang lain, hendaklah kita saling sapa menyapa, beramah mesra dan berkenalan. Tetapi ingat, jangan pula mengganggu situasi majlis tersebut. Adab yang kelima,
hendaklah memberi tempat duduk kepada tetamu yang baru sampai. Apabila merasakan ada tetamu yang baru sampai dan tidak mendapat tempat duduk, hendaklah kita dengan ikhlas memberikan tempat duduk kepadanya. Yang keenam, hendaklah menjaga pandangan dan memberi perhatian di dalam majlis. Dan adab yang ketujuh, hendaklah duduk dengan tertib dan sopan. Pastikan ya anak-anak, ketika berada di dalam majlis, kita dalam keadaan yang sopan dan pastinya dalam keadaan duduk, tidak berdiri, berlari-lari atau mengganggu orang lain. Sebagaimana dalil Al-Quran yang terkandung di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah supaya Allah melapangkan serba-serbinya untuk kamu. Apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah. Anak-anak, bukan sahaja ketika berada di dalam majlis penyampaian hadiah, kita harus beradab sopan. Tetapi majlis-majlis di dalam masjid, surau dan sebagainya juga hendaklah kita menjaga adab-adab ketika berada di dalam majlis. Apatah lagi ketika berada di dalam majlis ilmu, kerana majlis ilmu akan dihadiri oleh para malaikat. Begitu juga tatkala berada di dalam perhimpunan, jagalah adab dan sentiasa memberi tumpuan terhadap apa yang guru sampaikan. Tahukah anak-anak, apakah akibat tidak beradab ketika berada di dalam majlis? Akibat yang pertama, kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendakkah kita dibenci oleh Allah dan Rasulullah? Tak nak kan? Kalau tak nak, jangan buat. Yang kedua, kita akan dipandang serong oleh masyarakat. Masyarakat dan orang sekeliling akan memandang tidak baik terhadap alat buruk yang kita lakukan ketika berada di dalam majlis. Akibat yang ketiga, kita tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat dan orang sekeliling hendak mempercayai kita sedangkan kita tidak menunjukkan akhlak dan adab yang baik. Dan akibat yang keempat, kita akan disisihkan oleh masyarakat. Maksudnya, masyarakat tidak menghiraukan keberadaan kita. Tahukah anak-anak, apakah pula fadilat atau kelebihan beradab di dalam majlis? Fadilat yang pertama, kita akan mendapat keredaan Allah dan terpelihara dari gangguan syaitan. Manakala fadilat yang kedua, dapat mewujudkan suasana harmoni. Apabila sesuatu majlis berjalan dengan lancar, maka keadaan tenang dan harmoni dapat kita rasakan. Fadilat yang ketiga, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan persaudaraan dan perpaduan.
Pastilah anak-anak kerana akhlak dan adab yang baik akan menyebabkan orang lain merasa dekat dengan kita. Yang keempat, menjauhi prasangka buruk dan salah faham. Nak tahu tak apakah perkara-perkara yang dilarang kita lakukan ketika berada di dalam majlis? Yang pertama, kita dilarang mengganggu kelancaran majlis. Ingat, jangan mengganggu kelancaran majlis dengan akhlak yang buruk seperti berbuat bising, mengganggu orang lain dan sebagainya. Yang kedua, kita dilarang mencela orang lain. Jangan mencela orang lain sehingga menyinggung perasaan mereka. Yang ketiga, kita dilarang membuka keaiban orang lain. Jangan sesekali membuka aib orang lain atau menceritakan sesuatu yang buruk berkenaan orang lain ketika berada di dalam majlis. Dan perkara keempat yang dilarang ketika berada di dalam majlis, jangan sesekali mengganggu laluan orang. Pastikan tempat yang kita duduki itu tidak mengganggu laluan keluar masuk bagi sesuatu majlis. Tahukah anak-anak, duduk di dalam majlis ilmu seperti majlis zikir, kenduri kesyukuran, majlis tahlil dan sebagainya akan dipayungi oleh para malaikat. Jangan lupa amalkan. Sentiasa beradab dan sopan ketika berada di dalam majlis. Assalamualaikum, jumpa lagi.